Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini adalah sesama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana masih lagi kita diberi kesihatan yang baik, kita masih lagi diberikan kehidupan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyakkanlah kita melahirkan rasa syukur di atas kurniaan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas kepada kita, sehingga mana nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sesungguhnya sekiranya kamu nak menghitungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Jadi inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Allah limpahkan berbagai nikmat, Allah limpahkan berbagai rahmat kepada kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian kita, sambungan hadis yang kedua dalam kitab Matan Arba'in, karangan Imam An-Nawawi, berkenaan dengan berkenaan dengan rukun Islam yang kedua. Sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Islam. Maka Nabi menjawab, Islam ialah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamas salah. Yakni Islam itu ialah mengucap dua kalimah syahadah dan mengakui Nabi Muhammad itu Rasulnya dan mendirikan sembahyang. Maka mendirikan sembahyang ini merupakan rukun Islam yang kedua. Baik tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sembahyang ini merupakan rukun Islam yang kedua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas seorang muslimin dan muslimat yang mukallaf, yang bebas merdeka, yang mukallaf. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sembahyang ini Allah sebutkan diwajibkan ke atas orang mukmin itu dalam waktu-waktu yang tertentu. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sembahyang diwajibkan ke atas orang mukmin dalam waktu-waktu yang tertentu. Sebagaimana kita tahu bahawa sejarah perintah sembahyang ini, Allah Subhanahu wa taala secara langsung memberi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita menerima perintah sembahyang itu daripada Allah Subhanahu wa taala ketika malam Isra' wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sembahyang 5 waktu itu secara direct kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
mendirikan sembahyang, ya, adalah suatu perintah yang diwajibkan setiap hari ke atas orang Islam. Perintah yang wajib, ya. Perintah yang wajib ke atas setiap orang Islam, yakni perintah daripada Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita ini melaksanakan perintah mendirikan sembahyang itu 5 waktu sehari semalam. Setiap orang Islam yang merdeka mukallaf, aqil balik. Artinya mendirikannya, yakni mendirikan sembahyang itu ialah melakukannya menurut sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dari permulaan takbirnya. Maknanya nak dirikan sembahyang ini, ya, lakukanlah sembahyang itu seperti mana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula sejak daripada takbirnya. Dalam hal ini melaksanakan perintah Nabi sebutkan, sallu ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Maka Nabi dirikan sembahyang dan dilihat oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bermula daripada takbirnya. Ya. Takbirnya macam mana? Bacaannya, perbuatannya hingga ke akhir salamnya. Mana sebab itu pengertian sembahyang ini ialah beberapa perbuatan, beberapa bacaan bermula daripada takbir dan diakhir dengan salam. Inilah pengertian sembahyang. Beberapa bacaan, beberapa perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhir dengan salam. Dengan hati yang penuh perasaan takwa, laksanakan sembahyang itu dengan penuh rasa ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, kita semua, ya, mesti mendirikan sembahyang. Setelah disebutkan orang beriman, menjadi kewajipan atasnya melaksanakan sembahyang. Setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi kewajipan ke atasnya melaksanakan rukun Islam yang kedua, iaitu sembahyang 5 waktu. Kerana sembahyang itu tuntutan iman. Tuntutan iman maksudnya setelah kita beriman, ya, mengakui iman kepada Allah dan Rasul, maka kena buat, kena dirikan sembahyang itu. Ya, jangan bagi alasan bermacam-macam. Sibuk, alasan tak sempat, alasan tak ada masa. Semuanya ada alasan. Ya. Tentang mendirikan sembahyang ini semuanya jadi alasan. Alasan apa yang paling banyak alasan ialah malas. Jadi tuan-tuan, apabila kita melakukan apabila kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi suatu dosa kepada kita. Dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, satu titik hitam. Satu waktu ditinggalkan, maka satu titik hitam melekat di hati kita. Lama kelamaan titik hitam itu akan menebal. Dan bila dia menebal di hati kita, maka susah untuk kita nak putihkan balik. Ya? Berat bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutamanya berkenaan dengan sembahyang ini. Jadi sembahyang ini tuan-tuan, tuntutan iman, dan iman itu sifat jiwanya dan nur batinnya. Jadi iman ini sifat jiwa orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Mereka beriman dengan yang ghaib dan mendirikan sembahyang. Apa maksud beriman dengan yang ghaib?
Beriman dengan yang gaib ini ialah perkara yang tidak nampak dengan mata lendir kita. Seperti mana hari kiamat, syurga, neraka, padang mahsyar, dosa, pahala, Jibril, malaikat dan sebagainya itu kita tidak nampak dengan mata lendir kita, tetapi wajib kita percaya dan meyakininya berdasarkan ilmu yang ada pada kita. Maka nyatalah bahawa orang yang mendirikan sembahyang itu adalah orang-orang yang beriman. Sebaliknya, bagi orang yang tidak melaksanakan sembahyang itu adalah orang yang beriman juga, tetapi dia asi. Dia berada dalam keadaan berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun daripada pagi berdosa dah. Sebab apa? Sebab tidak sembahyang subuh. Masuk tengah hari berdosa juga. Sebab apa? Sebab tidak melaksanakan sembahyang zuhur. Masuk waktu petang berdosa juga sebab tidak sembahyang asar. Masuk waktu maghrib berdosa juga sebab tidak sembahyang maghrib. Masuk waktu malam berdosa juga sebab tidak sembahyang isyak. Begitulah kehidupan setiap hari, maka ia dalam keadaan berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang mendirikan sembahyang ini orang yang beriman, dan orang yang tidak melaksanakan sembahyang itu maka ia dikira orang yang asi, orang yang berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka adalah berhak sekali menjadi hamba yang patuh kepada perintahnya menurut arti kata yang sebenarnya. Orang yang beriman ini, orang yang melaksanakan perintah Allah itu adalah orang yang berhak menjadi hamba Allah yang patuh kepada perintahnya. Mana orang yang berada dalam jagaan Allah. Orang beriman ini ialah orang yang berada dalam jagaan Allah, berada dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 31, "Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah." Katakanlah pada hamba-Ku yang beriman, hendaklah mereka itu mendirikan sembahyang. Allah sebutkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada orang yang hamba-hamba-Ku ini yang beriman, yang maksudnya yang mengakui syahadah tadi, adalah mereka itu mendirikan sembahyang. Al-Quran telah menegaskan bahawa mendirikan sembahyang menurut tata tertib yang sempurna bagi suatu bisikan dan munajat pada Tuhannya. Orang yang melaksanakan sembahyang ini dengan cara yang sempurna, bermula daripada takbiratul ihram sampailah kepada salamnya, dia lakukan dalam keadaan sempurna, maka seseolah dia melakukan sesuatu munajat, berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berhubung secara terus, secara direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang sebegini, apabila dia sembahyangnya dengan secara khusyuk, dengan secara tidak lalai, akan dapat mendidik fikiran, hati dan jiwa ke arah kesucian dan kemuliaan. Orang yang menjaga sembahyang ini tuan-tuan, automatically pemikiran dia pemikiran yang suci, pemikiran yang benar, dan kehidupannya adalah mulia. Juga akan berupaya membimbing akhlak dan gerak-geri hidup ke jalan yang sejahtera. Jadi sembahyang tadi boleh mendidik jiwa dia, boleh mendidik pribadi dia agar perilaku akhlaknya dengan akhlak yang mulia. Inilah kepentingan sembahyang ke atas individu. Sembahyang itu boleh mendidik jiwa, boleh membentuk pribadi akhlak mulia seseorang. Jadi kalaulah orang yang tak sembahyang itu, sudah semestinya kita nampak zahirnya sahaja dia baik, tetapi pada dasarnya ianya itu dalam keadaan yang tidak baik, utamanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
terpelihara dari segala anasir yang menyebabkan kerosakan serta terhindar dari melakukan sebarang perbuatan dan tindakan di luar batas-batas kesopanan. Jadi orang sembahyang ni akhlak, bila akhlak dia baik, terhindar diri dia daripada melakukan sebarang ataupun tindakan yang melanggar perintah Allah Subhanahu taala ataupun batas-batas kesopanan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sembahyang, kerana sungguhnya sembahyang itu dapat melarang, dapat mencegah dari segala kejahatan dan kemungkaran. Ini intipati yang dapat diambil daripada perintah sembahyang tersebut. Sembahyang boleh mencegah, automatically mencegah pelakunya daripada melakukan perkara fahsyak dan perkara mungkar. Segala kejahatan dan kemungkaran yang merosakkan masyarakat dan menimbulkan kekacauan akan dapat dicegah oleh tenaga jiwa yang terdidik dengan ibadah sembahyang. Jadi orang yang sembahyang ni tuan-tuan, jiwanya terdidik, akhlaknya terjaga daripada melakukan perkara-perkara yang boleh melampaui batas. Sebaliknya orang yang melakukan kejahatan itu kebanyakannya, puratanya adalah orang yang tidak sembahyang. Kita lihat orang yang merompak, orang yang melakukan judi, orang yang berzina, orang yang membuat maksiat lain itu, mereka ini adalah kurang ibadah sembahyangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan langsung tidak melakukannya, maka diri dia tadi mudah terjebak, mudah tergelincir melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sembahyang adalah salah satu alat pendidikan yang maha penting dalam segi pendidikan pengajaran Islam. Sembahyang ni tuan kita disebutkan suatu alat, mekanisme pendidikan yang maha penting. Jadi sebab itu Nabi SAW menyebutkan supaya ajar anak kita berumur daripada 7 tahun sembahyang, umur 7 tahun. Sebab apa? Sebab apabila ajar umur 7 tahun, dia akan melekat. Sebaliknya kalaulah umur 60 tahun baru nak belajar sembahyang, dia akan susah tuan-tuan. Dia akan susah lekat. Jadi sebab itu ajarlah tuan-tuan bermula daripada umur 7 tahun insya-Allah. Seseorang yang taat yang mengerjakan sembahyang sepanjang hidupnya. Orang yang taat, orang yang beriman tadi taat kepada Allah Subhanahu taala, laksanakan sembahyang sepanjang hidupnya. Berapa tahun dia hidup, dia tak pernah tinggal sembahyang. Kalau tinggal pun mungkin disebabkan perkara-perkara tak dapat dielakkan. Dan dia qada. Lagi mengerti betapa besar kepentingan sembahyang itu kepadanya dan faham pula segala hikmah dan rahsia bacaannya. Jadi orang yang sepanjang hidupnya dia tidak tinggal sembahyang tuan-tuan, dia mengerti besar kepentingan sembahyang itu kepadanya dan memahami segala hikmah dan rahsia bacaannya. Dan orang ni dia faham apa yang disebutkan dan dia faham apa yang diperkatakan di dalam solat dia tadi. Akan dapat menanam ke dalam jiwanya akan kekuatan, perasaan dan keteguhan semangat dalam menghadapi segala macam fitnah dan pancaroba. Jadi orang yang sembahyang ini orang yang sabar, orang yang kuat, orang yang teguh, orang yang tinggi semangatnya dalam menghadapi segala dugaan, segala pancaroba, segala fitnah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini, dalam kita menghadapi cubaan, dalam kita menghadapi ujian Allah Subhanahu Taala sekarang ni, ujian besar kepada kita iaitu pandemik COVID-19, maka perbanyakkanlah kita melaksanakan sembahyang dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala
wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sembahyang dan bersabar. Baik tuan-tuan dan puan-puan mata Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala ini, rukun Islam yang kedua, perintah sembahyang, dan jangan kita cuba-cuba untuk meninggalkan sembahyang. Kalau kita cuba sekali, tinggal sekali dia rasa berat. Tinggal kali kedua rasa berat lagi. Tinggal kali ketiga rasa seronok. Sebab itu, sebab apa? Sebab syaitan telah masuk memberi bisikan kepada kita agar kita tidak melaksanakan satu tuntutan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi keberatan kepada kita. Inna salata kanat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sembahyang itu amat berat untuk didirikan kecuali orang-orang yang khusyuk. Yang ini orang khusyuk ni ialah orang yang beriman, yang mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu untuk pagi ini, dan kita akan sambung lagi pada sisi yang akan datang berkenaan dengan rukun Islam yang kedua lagi, iaitu mendirikan sembahyang. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kejahilan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.